Seterusnya, Jabatan Meteorologi jangkakan kejadian banjir bakal berlaku dalam fasa awal monsun timur laut musim ini. Dan ia susulan 4 hingga 6 episod hujan lebat yang signifikan yang diramal bermula pada awal November ini sehingga Mac 2022. Dan untuk perkembangan lanjut bersama di talian ketika ini Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Helmi Abdullah. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, Tuan. Kita menjangkakan cuaca ataupun taburan hujan yang lebih episod hujan 4 ke 6 episod ini, adakah ini sesuatu yang biasa seperti kita hadapi pada tahun-tahun sebelumnya atau ianya merupakan satu yang luar biasa? Episod hujan lebat monsun yang kita jangkakan itu sebanyak 4 hingga 6 adalah merupakan angka yang biasalah, yang seperti pada tahun-tahun yang lepas kita menjangkakan lebih kurang 4 atau 6 secara puratanya lah berlaku. Jadi itu merupakan sesuatu yang normal ataupun berlaku secara purata, dan kita menjangkakan monsun timur laut kita ni taburan hujannya adalah pada paras yang purata. Kebanyakan tempatlah kita jangka mengalami hujan pada paras yang purata. Tuan, monsun timur laut akan menyebabkan pantai negeri timur terutamanya terjejas. Bagaimana situasi ini dijangkakan dan ada tempoh masa tertentu, maksudnya mungkin hujan lebih dijangkakan hujan lebat di sebelah pagi, tengah hari atau malam? Okey, episod hujan lebat dia tak berlaku setiap masa, dia berlaku daripada semasa ke masa. Kita jangka sekitar 4 hingga 6 episod hujan lebat seperti yang dinyatakan tu. Dan ianya berlaku pada bulan November hingga Disember. Kita jangkakan lebih tertumpu di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan seterusnya pada Disember hingga Januari 22, pada tahun depan Januari, negeri yang lebih terjejas ialah Johor, Sabah dan Sarawak sebenarnya. Itu adalah potensi ataupun kemungkinan berlakunya episod hujan lebat monsun tersebutlah. Dan ada juga fasa keringnya, itu adalah fasa yang lembap. Januari hingga Mac tahun hadapan, kita jangkakan negeri-negeri utara Semenanjung seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Kelantan mengalami cuaca yang kering. Dan biasanya pada masa ini kemungkinan boleh dilaksanakan operasi pembenihan awan jika diperlukan. Tuan, bagaimana dengan kesiapsiagaan pihak Met bersama agensi kerajaan lain bagi persiapan agar insiden yang tidak diingini seperti banjir, ribut ini tidak menjejaskan nyawa? Met Malaysia memang sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi pengurusan bencana pada peringkat daerah, negeri dan juga pusat. Jadi semasa mesyuarat persediaan monsun timur laut yang diadakan sejak bulan September lagi, pihak Met akan dijemput untuk memberikan talimat tinjauan cuaca sepanjang monsun timur laut ini untuk memaklumkan kepada agensi-agensi lain tentang taburan hujan ini jangka berlaku dan kemungkinan-kemungkinan yang boleh dijangkakan . Selain daripada itu, pihak Met juga diundang untuk bersiaran di radio, televisyen untuk maklumkan tentang situasi yang bakal dihadapi, iaitu sepanjang monsun timur laut itulah. Dan sebenarnya pada 12 Oktober itu semalam telah diadakan Forum Iklim Kebangsaan. Yang ini adalah acara tahunan Met Malaysia untuk berbincang dengan agensi-agensi pengurusan bencana yang utama untuk memastikan kesiapsiagaan pelbagai pihak menghadapi monsun timur laut ini . Dan tema kita pada tahun ini ialah persediaan dan cabaran norma baru, iaitu selaras dengan situasi pandemik COVID-19 yang kita hadapi ini untuk kesiapsiagaan menghadapi dalam cabaran ataupun dalam norma baru . Tuan, nasihat untuk mereka berada di kawasan yang terjejas? Pada penduduk yang di kawasan yang biasa, kawasan rendah misalnya, ataupun biasa di kawasannya dinaiki air, kena lebih berwaspada apabila menjelangnya monsun timur laut. Pihak kami akan mengumumkan bila jangkaan monsun timur laut ini bermula sekitar awal November pada tahun ini, dan sentiasa dapatkan maklumat yang sahih tentang amaran hujan lebat.
Dan juga tak lupa jugalah amaran angin kencang dan laut gelora bagi mungkin para nelayan yang ingin keluar ke laut dapatkan dulu maklumat tersebut sebelum melakukan sebarang aktiviti. Maklumat tersebut boleh diperoleh melalui laman web kami. Media sosial kami memang sangat aktif dengan pelbagai maklumat. Talian hotline dan juga semestinya aplikasi mobile My Cuaca itu memang mengandungi banyak maklumat tentang amaran-amaran yang pihak kami keluarkan. Tuan Muhammad Helmi, adakah pihak Met Malaysia turut mengambil kira ataupun membuat jangkaan perubahan monsun ataupun cuaca yang lebih ganas ataupun luar biasa melihat kepada laporan terdapat peningkatan pelepasan gas hijau ataupun pemanasan global ini? Adakah ini akan turut memberikan kesan terhadap keadaan cuaca di Malaysia seperti banjir yang taburan hujan yang lebih tinggi berbanding kebiasaan ataupun angin ribut yang lebih kuat dari kebiasaan? Pihak kami memang mengambil maklumlah sebab melalui laporan yang dikeluarkan oleh IPCC iaitu panel antara kerajaan berkenaan dengan perubahan iklim dengan suhu peningkatan suhu global setinggi sebanyak 1.1 darjah Celsius tu akan menyebabkan udara semakin boleh menampung muap air yang tinggi lah. Walau bagaimanapun, dalam laporan tersebut juga dinyatakan bahawa sistem monsun ini akan berubah. Biasanya kita tengok musim badai yang lepas, ianya melemah ataupun panjangnya tempoh musim break yang berlaku dan itu telah menyebabkan atau mengundang keadaan cuaca yang lembap yang biasanya kering semasa musim badai tapi disebabkan oleh kekuatan musim badai yang lemah tu mengundang keadaan cuaca yang sangat lembap lah. Kita boleh perhatikan pada bulan Ogos, September banyak kawasan yang mengalami hujan lebat dan banjir dan seterusnya lah. Jadi untuk monsun timur laut ni mungkin apa yang dapat kita simpulkan ia mungkin ada kesan sendiri. Ada juga dinyatakan bahawa ada keragaman dalaman dalam monsun timur laut ni. Jadi kita ambil kira faktor seperti misalnya La Nina La Nina pada tahun ni kita jangka masa monsun timur laut tu berada pada tahap yang jangka lemah lah. Jadi bila lemah kesannya tidak signifikan lah. Sebab tu pihak kami menjangkakan bahawa monsun timur laut kali ini adalah monsun timur laut yang biasa lah. Baik, terima kasih Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Muhammad Helmi Abdullah mengulas mengenai jangkaan kejadian banjir yang dijangka berlaku pada fasa awal monsun timur laut bermula November hingga Mac tahun 2022. Terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Dan